Selamat sejahtera Cikgu, nama saya Kirtiwati, anak perempuan Belu. Saya daripada UPSI. Hari ini saya ingin menebual Cikgu berkaitan dengan subjek pembelajaran dan perkembangan pelajar KPP 3014. Bolehkah saya mula untuk menebual Cikgu? Ya, silakan Cik. Soalan pertama, bolehkah Cikgu terangkan serba sedikit tentang diri Cikgu sebagai contohnya nama, umur, tahap pendidikan dan juga pengalaman mengajar Cikgu? Okey, terima kasih. Nama saya Puan I. Yuwati, anak perempuan Elu Malai. Umur saya 45 tahun. Dan tahap pendidikan saya telah menghabiskan, saya telah habis belajar takat master. Saya buat pendidikan matematik dalam master. I punya degree, I buat calculation, mathematic calculation lah. And then pengalaman mengajar, saya dah mengajar lebih daripada 20 tahun. Sehingga sekarang lah, dia lebih daripada 20 tahun dah. Okay, terima kasih Cikgu. Okay, Cikgu, soalan kedua saya kepada Cikgu adalah apakah pendapat Cikgu tentang masalah merokok yang sering berlaku di sekolah? Pendapat tentang masalah merokok, ya. Pendapat saya, setiap tahun peratus para pelajar merokok ni semakin meningkat. Memang pihak sekolah telah mengambil tindakan dan juga ada hukuman-hukuman yang ditentukan oleh pihak JPN. Walaupun kita memang melaksanakan hukuman-hukuman ini, tetapi kita tidak dapat kurangkan masalah merokok di kalangan pelajar ni. Paling ketara di sekolah menengah. Kalau kita berbanding dengan sekolah rendah, saya rasa murid di sekolah rendah not so big amount lah. The students, I think the students tak merokok sangat lah di sekolah rendah. Walaupun ada pun, saya rasa dalam lebih kurang 5 pelajar, 6 pelajar, something like that only. Tapi kalau di sekolah menengah, memang dia paling ketara lah. Tapi yang serius sekali, murid-murid yang masuk di tingkatan 1, yang awal-awal yang masuk tingkatan 1 pun sudah mula merokok. Itu yang paling sangat serius lah. Kita nak tengok, saya rasa remaja sekarang ni, nak kata kesian pun kesian lah, sebab mereka dah mula merokok daripada awal lagi. So daripada tingkatan 1 sampai tingkatan 5. So kita dulu sebelum kalau kita tengok 10 tahun yang lepas ni, tingkatan 4, tingkatan 5 itu memang ketara sangat, very serious. Okay, very serious dalam kalangan mereka. Tapi nowadays kalau kita tengok at this moment, tingkatan 1 pun mula start merokok. Dan memang banyak berbagai alternatif kita cuba ambil, dan pihak sekolah sentiasa cari, we always find out the other alternative yang mana kita boleh prevent ataupun membendung masalah di kalangan pelajar ni. Tapi yalah, we are trying our best. Itu je pendapat saya, memang tinggi lah. Thank you. Okay, soalan ketiga yang saya menunjukkan kepada Cikgu adalah apakah punca atau faktor-faktor yang mempengaruhi masalah tingkah laku seperti masalah merokok dalam kalangan pelajar, dan bolehkah Cikgu menjelaskan masalah punca-punca tersebut serba sedikit? Okey. Punca dan faktor ni yang mempengaruhi seseorang murid dalam masalah merokok ni, itu jelas sangat, itu adalah individu diri sendiri. Maksud saya di sini, murid itu sendiri. Sikap murid itu sendiri. Murid yang di mana dia ingin nak mencuba. Dia ingin nak mencuba apa itu rokok dan merasa macam mana rokok ni. Kalau kita isap rokok, rasa macam mana. Itulah dia ingin nak cuba. Lagi satu, mungkin jati diri dia terlalu lemah. Dan dia keseorangan. Dia rasa terlalu anxiety. Dia rasa takut tentang sesuatu, mungkin dia rasa dia tidak mempunyai sesiapa. Lagi satu, pendidikan mungkin yang dia belajar. Pendidikan sekarang kalau kita nampak, memang dia suka sikit lah untuk murid-murid yang sederhana tu, dia nak menguasai, mungkin ambil masa yang lama. So ini semua dia akan macam membimbangkan diri murid tersebut. So mula dia akan jadi ini semua akan mendorong dia, mungkin dia nak rasa cuba rokok, mungkin rokok ni boleh menghilangkan rasa this kind of feeling. Itu salah satu. Kedua,
mesti adalah peranan ibu bapa. Okey, ibu bapa yang tidak bertanggungjawab, contohnya mereka sentiasa mengejarkan harta benda, sentiasa pergi cari, keluar bekerja, balik malam, lepas tu mereka pentingkan diri sendiri. Contohnya walaupun balik malam, still ada masa, okey, boleh tanya anak tu ada masalah ke, what you are doing now. So at least kita boleh tanya sedikit dalam seminggu ada 7 hari, at least share, buat satu ke timetable ke, ayah tanya ayah time bila, mak time bila, they can set a timetable. Okay, so at least go and ask, talk to your children, so at least spend 1 hour with your children every day, then will be fine. So parents yang tidak bertanggungjawab juga, dia mendorongkan pelajar-pelajar ini dalam masalah-masalah sosial sebegini. Okey, seterusnya saya nak tekankan pada pengaruh rakan sebaya. 3 faktor ini, pengaruh rakan sebaya, 3 faktor ini ada kaitan dia ada link each other. Okey, macam yang pertama tadi saya cakap tu, murid-murid yang kurang perhatian, mereka rasa keseorangan tu, waktu inilah rakan sebaya ni penting. Kalau dia berkawan dengan murid yang tidak baik, contohnya dia memang dah orang kata apa, dia dah orang kata apa, dia sudah lali, okey, melakukan masalah-masalah sosial, contohnya macam merokok ni semua sudah lali bagi dia. So bila dia cari kawan dengan sebegini, so dia akan terpengaruh dengan rakan sebaya. Sebab parents tidak memberi perhatian pada anak tu. So anak tu akan rasa keseorangan. Dia rasa terbelenggu dengan pelbagai masalah. So dia tak tahu macam mana nak keluar daripada masalah tu. Mungkin dia rasa terlalu remah diri, dia tak mau bersembang dengan kawan lain, dia tidak mau berbincang, dia rasa rendah diri. So maka apa yang akan berlaku di sini? Okay, rakan sebaya yang tak baik ni, mereka akan senang, mudah untuk mempengaruhi remaja sebegini. Bila dia mempengaruhi, maka murid ini pun akan mengikut rakan dia dan mulalah buat macam-macam masalah, contohnya merokok. Paling nampak sangat ketara ni masalah merokok. Okay, lagi satu, media masa. Okey, lihat pada media masa sekarang, cik pun boleh tengok TV selalu kan. Ada cik pernah tengok tak? Ada tak mana-mana waktu cik nak okay, while you are watching TV, there is no advertisement about the rokok. Pernah tengok ada advertisement macam tu tak? Sentiasa ada. Walaupun mereka tulis dekat bawah tu, okay, merokok, okay, is unhealthy. Okay, unhealthy for your health. Paru-paru semua ada kat situ. Dalam kotak rokok pun mereka tulis semua tu. Tapi mengapa masih ada lagi iklan yang menunjukkan rokok ni, okey, merokok, dia ada orang kata apa? Iklan-iklan merokok. So iklan merokok ni selalunya mereka menggunakan hero. Okey, dalam gambar. Contohnya mereka tengok television. Look at the macho heroes. Okay, tengok hero yang dengan gaya merokok. So ini akan mempengaruhi remaja sebab mereka baru, they are orang kata apa? They are just growing up, right? So they wanted to look like a macho. Mereka pun nak nampak kelas, want to look glamour in front of the others, right? So they always they wanted to be like nak kata apa? Mereka nak menunjukkan mereka memang ada di current time. Set at the current time, okay? So sebab tu murid-murid ini sentiasa dia akan cari sesuatu yang boleh nak kata apa, attention seeker ni, how to say dalam Malay ya, nak kata dia sentiasa suka mencari perhatian. Perhatian macam mana nak cari perhatian? Okay, murid-murid ini dia akan dengan gaya. Okay, mereka gaya tu datang daripada mana? Of course daripada television. Look at the hero. Kalau dia suka hero tu dia pandai merokok dengan gaya pun. Tengok cara merokok. Biasa tengok kan, mereka yang ada hero yang kalau dia merokok ada bulat. So dalam gambar pun dia tunjuk mafia. Tengok hero-hero pun semua handsome do isap rokok. So ini semua akan mempengaruhi remaja sekarang. Sebab remaja sekarang dia nampak, dia nak glamour, dia nak kelas, dia nak duduk dalam trend yang terkini. So dia tidak mahu ketinggalan. Okay, so ini media masa ni yang memainkan peranan juga. Salah satu faktor, I memang akan kata media masa lah, sebab gambar-gambar sebegini, walaupun bagi murid yang pandai cerdik, dia boleh fikir, oh ini gambar sahaja. Okay, tapi murid-murid yang lain tu tidak semestinya mereka akan berfikiran sebegitu. So different people, different thinking. Alright? Okay, and then the next is
faktor yang seterusnya saya nak kata masyarakat terutamanya contohnya lah, teacher bagi contoh ya, ada seorang murid, murid sekolah, dia sedang merokok, di luar kawasan sekolah. Bila masyarakat, iaitu orang yang sekeliling, bila orang-orang sekeliling perhatikan budak sekolah tu merokok, di sini masyarakat dia punya sikap tu, bila nampak anak murid, kita dah tahu dah memang pakai baju sekolah, dia sedang merokok, tapi masih lagi masyarakat bila nampak orang luar, bila nampak, mereka tak tegur, mereka tak berani tegur dah. So kedai yang menjual rokok dekat murid pun mereka tak sedar, itu adalah remaja. Contohnya dekat tempat teacher, waktu teacher balik daripada sekolah, saya bawa anak saya balik daripada sekolah kan, ada satu kedai, ada kedai dia jauh sikit lah, 1 kilometer jauh tu ada kedai tu dia jual buah-buahan, everything got lah. Tapi bila murid-murid sekolah ni habis lepas daripada sekolah saja, mereka akan pergi ke kedai tu, mereka akan beli rokok. So penjual juga dia rasa dia nak untung, mungkin dia rasa dia nak untung, so dia tetap jual pada pelajar. Sepatutnya penjual tu tak perlu jual pada pelajar, dia boleh jual pada orang-orang yang dewasa. Untuk bila kita nampak budak tu pakai baju sekolah, jangan jual. Itu sikap masyarakat. Kedua, bila sekarang nak kata masyarakat ni pun tak boleh sangat jugalah. Bila kita tegur mereka, kalau ramai-ramai tegur, benda tu boleh. Kalau seorang pergi tegur, benda tu tidak akan jadi. So inilah faktor-faktor yang nampak, kita pun boleh nampak, cik pun boleh nampak, ini benda yang sering berlaku lah kan. So itu je lah yang saya nak cakap di sini. Terima kasih cikgu. Cikgu, soalan seterusnya adalah, sebagai kita semua tahu, masalah merokok merupakan salah satu masalah tingkah laku yang kian meningkat dan juga membimbangkan dalam kalangan pelajar. Jadi, apakah kesan daripada amalan merokok ini kepada pelajar? Nak kata kesan ni, satu, dia akan menggugat kesejahteraan sosial. Menggugat kesejahteraan sosial ni kalau remaja. Remaja sekolah ni dia start daripada tingkatan 1, dia mula merokok, and then generasi yang akan datang ini akan mempengaruhi mereka. So ini automatically akan menggugat kesejahteraan sosial dia, sebab remaja ni adalah tulang belakang negara kan. So ini memang akan ni. Kedua, dia akan membangkitkan pembangunan negara. So macam tadi saya dah kata dah, remaja adalah tulang belakang negara. So kalau remaja kian merokok, kesihatan mereka akan terjejas. So siapa yang akan siapa, kan kita ada dia peningkatan tu kan. So remaja ni lah yang pentingnya untuk meningkatkan ekonomi. Kalau remaja jatuh sakit, what will happen to our economy? Itu memang membantutkanlah pembangunan negara, sebab remaja dalam negara ini tidak sihat. Dan seterusnya dia akan menjejaskan imej negara. So apa akan jadi pada imej negara? Kalau contohnya dalam family. Kalau satu family ada katakan 6 orang, salah seorang katakan dia keluar, dia pergi merokok, nama dia buruk, apa akan jadi pada family itu? Satu family nama akan buruk. Oh, anak hang ni jahat, apalah family macam ni, betul? So begitu juga akan jadi pada negara. Kalau ramai remaja, kalau kita tak membendung masalah ini dari awal-awal lagi, masalah ini akan jadi cukup serius. So bila time to time, hari ke hari, day to day, what will happen? So remaja yang masalah merokok ni akan menjadi. So negara kita, nama imej negara kita di pandangan orang-orang jiran-jiran negara kita akan jadi buruk. So imej terhadap negara kita akan jadi buruk. So memang ini akan menjejaskan imej negara. Lepas tu mencemarkan maruah keluarga. Ya, tadi saya dah terserahkan, dia akan mencemarkan maruah keluarga. Dan seterusnya dia akan menjejaskan masa depan remaja sendiri. Di sini saya nak tekankan, kalau remaja dia tak sedarkan diri, masalah rokok ni memang sangat dia sebagai kanser. Dia salah satu macam kanser. Bila you tak berhenti merokok, maka umur mereka tidak akan panjang. So kita tak tahu. Anything can be happen. Sebab tu saya kata rokok ini adalah it's like a cancer. So we have to membendung. So pihak kerajaan,
Memang dah buat kempen banyak, tapi saya rasa kita perlu kuatkan lagi. And parents ni, dia perlu memberi motivasi yang lebih sikit pada anak-anak mereka yang merokok. Itulah, ini memang kesan yang memang kita nampak ni lah. Okay, soalan seterusnya adalah adakah masalah merokok dalam kalangan pelajar ini dapat mempengaruhi proses PDPC dalam bilik darjah? Kalau nak kata mempengaruhi PDPC, saya rasa tak kot. Sebab cikgu yang mengajar dalam kelas mereka memang tegas. Murid merokok dan mengganggu PDC tak mungkin. Kalau murid itu dia keluar, minta kata nak pergi ke tandas, waktu teacher duk mengajar dia minta nak pergi ke tandas. Okey, dia kalau pergi ke tandas, yes. Dia ambil masa yang lama dalam tandas, mestilah mereka mesti akan merokok kan. Dia ambil masa yang lama, baru masuk dalam kelas. So, waktu tu cikgu dah hampir pergi jalan separuh jalan dah. Baru dia masuk. Ini kita boleh berkata gangguan. Kalau dia rokok, dia hisap rokok, dia tak boleh belajar tu, tak betul. Waktu cikgu sedang mengajar, murid minta keluar nak pergi tandas. Kononnya dia nak kata pergi tandas. Dia tak pergi sebelah tandas sebenarnya. Dia pergi tandas, dalam tandas tu dia rokok. Dia ambil masa yang lama, itu akan menjejaskan. Sebab dia, lepas rokok habis semua dia nak balik, dalam 15 minit, 10 minit, kalau cikgu tu tak perhati, budak ni kata 2 minit saja kita bagi, dia pipi tak sampai lagi dah 15 minit, budak tu tak masuk. Kalau cikgu tu tak cari, ataupun murid tu memang sentiasa buat kerja macam tu, cikgu pun dah bosan, maka ini akan mengganggu PDPC murid tersebut. Murid tu tidak akan dapat menguasai lah keseluruhan pembelajaran pada hari itu. Okay, soalan seterusnya adalah rakan sebaya merupakan individu yang paling rapat dengan pelajar di sekolah. Macam tadi yang cikgu kata, selain daripada ibu bapa, remaja juga dipengaruhi oleh rakan sebaya. Okay. Bagaimanakah rakan sebaya menyumbang dalam masalah ponteng sekolah, serta bagaimana pula rakan dapat membantu pelajar untuk kembali ke jalan yang benar? Program-program, bagaimana pula rakan dapat membantu pelajar untuk kembali ke jalan yang benar. Okey, contohnya saya ambil semua dalam kelas saya kan. Okey, kalau murid yang sentiasa merokok ni, dia suka keluar, saat dia kena keluar, dia kena isap rokok sebab dia sudah jadi orang kata apa, tabiat dia. Kalau dia tak boleh berhenti on the spot, right? So, bagaimana rakan boleh membantu dalam kelas teacher? Waktu teacher cikgu mengajar, murid yang sentiasa keluar, kita kena pasti. Kenal pasti murid yang sentiasa keluar. Dia pergi ke tandas, kita bagi 2 minit, dia masuk dalam 15 minit. Kita kena kenal pasti murid-murid tersebut. Okey, ambil murid-murid tersebut, kita letak dalam satu kumpulan. Ini kita panggil rakan pembimbing lah. Kita ambil murid yang pandai, kita masukkan dalam kumpulan itu dan mengajar mereka. So, lepas tu kita akan panggil murid 2-3 orang masuk dalam kumpulan tu. Okey, mengajar mereka, jadi kawan baik dengan mereka. Okey, motivasikan mereka. Kalau cikgu bagi motivasi, murid tidak akan mendengar. Kalau rakan beri motivasi, mereka akan tertarik sedikit lah. So, kita akan buat macam tu lah, sumbangan maksudnya. Kita akan panggil murid-murid yang pandai, murid-murid yang rajin, murid-murid yang baik, sopan santun. Kita masukkan dalam kumpulan pelajar yang punya masalah ni. Panggil mereka, memotivasikan, mengajak mereka subjek mana yang mereka lepas, ajak mereka, kita boleh keluar. Something like this kita boleh buat. Ini kita panggil buddy system. Ya. Cikgu, soalan seterusnya adalah pihak sekolah sering menganjurkan program-program bagi memberi kesedaran kepada pelajar tentang pentingnya amalan tingkah laku yang baik untuk meneruskan kehidupan. Mengapakah program-program tersebut kurang memberi impak kepada pelajar di mana ada juga pelajar yang masih merokok walaupun masuk program-program tersebut? Okey, kalau kita jalankan program, memang sekolah sentiasa menjalankan program, memang JPN maupun KPM, mereka sentiasa mencari alternatif lain yang boleh membantu pelajar-pelajar yang bermasalah seperti ini di sekolah. Okey, program-program yang kita jalankan di sekolah ni, nak kata macam teacher cakap tadi, murid-murid kita tak boleh membasmi secara just like that. Tak boleh membasmi. We cannot prevent them. So, memang ada
So memang kita program ni untuk membentulkan, memang program kita jalankan untuk membentulkan, tapi masa ada lagi yang merokok kan. Ini bukan sebab salah program itu. Mungkin kita boleh cari teknik-teknik yang lain. Okay, kita memang sentiasa cari banyak teknik lah untuk menarik perhatian mereka supaya tidak masuk dalam masa susi seperti merokok ni. We are trying our best, tapi nak kata tak ada murid yang kurang. Nak kata masalah merokok ni semakin meningkat tu, kita dapatlah membendung serba sedikit. Walaupun bukan 100%, masih ada lagi serba sedikit kita dapat membendung. And then ada juga murid yang pernah pulih daripada dia berhenti terus daripada merokok. Itu salah satu. Lagi satu, mungkin program yang akan datang ni kita tak tahu bagaimana cara dia. So memang kita sentiasa upgradekan. Kita tak gunakan cara yang sama untuk menangani masalah. So kita menggunakan pelbagai cara. So masa akan datang, mungkin program ini akan berubah. Okay, it's according to dia. Orang kata apa? Mereka punya desires. Kita akan ubah dari masa ke semasa. Yes. Cikgu, soalan seterusnya adalah guru bertanggungjawab untuk mengenal pasti murid-murid yang bertingkah laku bermasalah dalam kelasnya agar strategik atau teknik tertentu dapat digunakan pakai bagi memastikan keberkesanan aktiviti pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah dapat berjalan dengan lancar serta berkesan. Oleh itu, bagaimanakah cara guru mengenal pasti masalah merokok dalam kalangan pelajar? Bagaimana guru akan memastikan masalah? Pertama, Cik ulang lagi soalan tu. Sekarang remaja tidak akan merokok di depan mata cikgu. Ya. Mereka akan mencari kawasan yang Sunyi. sunyi Ya. dan berseorangan, terlindung daripada orang-orang seperti cikgu, guru besar seperti itu. So macam apakah strategi yang cikgu semua gunakan untuk mengenal pasti masalah ini dalam sebenarnya dalam sekolah memang kita dah ada sistem pengawas. Kita memang ada lantik pengawas. Pengawas dalam sekolah memang ada pengawas disiplin. So walaupun murid-murid ini suka bersembunyi, memang di sekolah kita tahu sebagai guru yang mengajar di compound sekolah, kita tahu di tempat mana murid ini yang selalu pergi bersembunyi dan merokok dekat kawasan tu. Memang kita dah tahu dah. Kita dah tahu dah dari dulu murid duduk di mana semua. Memang cikgu tahu. And kita memang ada pengawas disiplin, and kita akan pengawasan. So, time to time pengawas akan bergerak ke kawasan-kawasan tersebut untuk pastikan adakah sesiapa kat situ. Kalau itu bukan waktu PDP dah. Kalau waktu PDP kita tak boleh panggil pengawas tu bergerak dan tengok selalu kan. Tapi guru disiplin akan memantau. Guru disiplin akan memantau dengan dia akan bergerak dari semasa waktu. Memang guru disiplin mereka ada time khas untuk mereka untuk pantau, to monitor the whole school. Di mana budak bersembunyi ke, budak ni keluar ke, semua guru disiplin boleh. Bagaimana guru disiplin dapat tahu? Dengan guru kelas, guru subjek. Katakan guru subjek masuk mengajar, murid ini, murid lelaki ke, murid perempuan ke keluar, tak lebih daripada 5 minit dia tak masuk. Lebih daripada 5 minit dia tak masuk kelas, maka guru subjek tersebut boleh call guru disiplin dan bagi tahu murid ini kata nak pergi tandas, dia tak masuk lagi dalam kelas. So maka guru disiplin akan pergi pantau. Ini salah satu cara lah yang kita gunakan untuk kenal pasti. So daripada ni kita dapat mengurangkan masalah merokok ni. So mereka akan takut. Bila kena tangkap, kita akan bawa ke bilik guru besar, pengetua. So, di situ ada hukuman. Hukuman cuma boleh diberikan oleh pengetua dan guru disiplin. So, dia ada banyak dia strategi. So, memang mudah untuk kenal pasti. Terima kasih cikgu. Soalan seterusnya adalah masalah merokok sememangnya sering dihadapi oleh guru-guru semasa proses pengajaran dan pembelajaran berlaku. Bukannya mudah untuk menguruskan masalah merokok dalam kalangan murid-murid. Ada kalanya ia dapat dikawal dan ada juga yang seperti bara yang boleh menyebabkan lumpuhnya proses pembelajaran di dalam bilik darjah. Jadi, apakah cara yang sesuai untuk mengatasi masalah seperti ini? Dalam bilik darjah, right? Okey. Dalam bilik darjah dan juga luar sekolah juga. Okey. Nak kata masalah merokok ni terutamanya ni sering berlaku di kelas yang belakang.
kelas-kelas depan tak mungkin sangat sebab mereka memang terlalu serius untuk belajar. So kita tak boleh nampak lah kan. Tapi benda ni akan berlaku di kelas yang di belakang sekali sebab mereka tidak dapat menguasai PDP yang guru mengajar. Mereka akan rasa boring. Mereka akan rasa, oh boringnya cikgu ni mengajar. Nampak? Subjek contohnya subjek Inggeris. Subjek Inggeris memang murid-murid kita tak begitu pandai sangat. Okey, katakanlah murid yang tak dapat menguasai subjek Inggeris, subjek bahasa Melayu, sejarah, terutamanya subjek-subjek seperti ini yang membosankan murid ini, mereka ni tak dapat terima sebab mereka dah penguasaan skill, kemahiran, nak kata dari segi pembelajaran mereka kurang sangat kan. So murid-murid ini dia akan rasa bosan bila main subjek-subjek sebegini. So mulalah mereka akan keluar. Okay, sebab mereka dah bosan, mereka rasa mereka cukup bosan sangat. There is no fun for them, so they will started to go out from the class, okay, to smoke. So ini cikgu-cikgu subjek seperti ini dia akan kena pasti waktu subjek mana murid suka keluar, maka kita akan buat PDP dalam bentuk kumpulan. Okey, contohnya kumpulan, kita bagi satu tugasan pada kumpulan, setiap kumpulan cikgu tidak akan mengajar di depan, murid akan satu kumpulan itu akan bergerak ke depan dan mereka yang akan mengajar. So ini salah cara yang kami gunalah untuk mengatasi masalah ini. So saya akan panggil kumpulan, katakan saya mengajar sejarah, saya akan panggil kumpulan ni, okey, mai bentangkan tajuk ini. So mereka akan membentang 5-5. Kalau kumpulan itu ada 6 orang kena keluar untuk membentang. So murid-murid yang kumpulan-kumpulan lain perlu memberi nak kata apa, they have to give the comment about the group. So from there cikgu akan bagi markah. Ini cara yang kami gunakan dalam, ini cara saya buatlah. Cikgu-cikgu lain pun ada mereka punya teknik. Sometimes kita akan guna projector, LCD, a lot of things. Panggil murid yang mengendalikan. They will come front and they will handle these things all. Especially for the last class children, last class students lah. So a lot of activities we are trying to do. Okay, cikgu. Sekarang soalan yang ke-10 adalah, walaupun PIBG ditubuhkan di semua sekolah, tidak semua ibu bapa yang rajin melibatkan diri dalam PIBG. Apakah cara untuk menghubungkan ibu bapa yang kurang memberi kerjasama dengan pihak sekolah? Sebab setiap ibu bapa perlu bekerjasama dengan guru untuk mengatasi masalah-masalah seperti ini, kerana hanya cikgu seorang saja tidak boleh membendung masalah ini. Ibu bapa juga perlu contribute. So tapi sekarang ramai ibu bapa seperti yang cikgu kata, dia ibu bapa mengejarkan wang dan terlalu sibuk dan tidak melibatkan diri dalam aktiviti-aktiviti sekolah seperti PIBG untuk ibu bapa. So bagaimana untuk mengheratkan hubungan antara guru dan juga ibu bapa? Okey, saya rasa lebih baik saya cakap tentang sekolah I lah. Bagaimana kami, maksud saya sekolah saya, dia ada banyak program nak mengheratkan ibu bapa. Okay, first of all, untuk murid-murid yang daripada kelas-kelas belakang yang mempunyai banyak masalah, salah satunya adalah masalah merokok. So, di sekolah kami ada guru counselling. So, nama-nama murid yang mempunyai masalah, kita akan serahkan semua nama ni kepada guru counselling. And guru counselling, dia akan keluarkan satu surat and tarikh. So, kita akan jemput semua ibu bapa yang di mana anak dia mempunyai masalah di sekolah. Kita akan kontak mereka dan meminta mereka datang ke sekolah. Kita akan duduk dengan mereka and bincang berkaitan dengan perkembangan anak tersebut. So dengan ibu bapa lah. Ini cara kami guna untuk kontak ibu bapa. Sebab kalau kita nak panggil ibu bapa satu sekolah memang tak muat lah. Tapi selalunya kita panggil ibu bapa di mana memang dalam setiap tahun ada 2 kali perjumpaan. Ibu bapa kadang hadir walaupun murid itu kelas daripada kelas depan ke sampai kelas ujung. Kita akan panggil semua ibu bapa untuk datang ambil mereka punya rekod prestasi. Kita ada report prestasi kan, perkembangan subjek dia dapat apa, perkembangan tu lah. Kita panggil report prestasi lah. So mereka kena hadir ke sekolah. Bila you hadir ke sekolah baru you akan dapat keputusan peperiksaan.
So waktu tu kita akan menggunakan masa tu untuk explain. Murid ni okey ke, dia ada masalah apa kan. So kata lagi satu, sometimes untuk kelas belakang saya rasa ramai parents dia tidak akan datang. So kita guru kaunseling sendiri akan menghubungi ibu bapa dan buat satu temu janji dengan ibu bapa tersebut bila boleh datang ke sekolah. Bila boleh datang. So kita akan buat janji. Kita akan dapatkan satu tarikh daripada ibu bapa dan ibu bapa sendiri akan kata, okey cikgu saya akan datang. Janji dia akan datang. Tapi mereka akan datang. Mereka akan datang waktu itu kita akan memasak dan terangkan tentang perkembangan anak dia. Apakah masalah-masalah yang dihadapi di sekolah. So ini cara kita menangani masalah murid. Ini salah satu ini boleh mengeratkan. Automatically dia akan mengeratkan hubungan dengan parents, sekolah dan parents. Sebab kita tak boleh seorang diri nak menangani masalah. Sebab dalam sekolah terkawal. Bila di rumah dia tak terkawal. So ini cara dia. Kita memanggil dia. Mungkin ada parents dia tak tahu macam mana kita nak menangani masalah ni. Sebab tu kita akan menjemput mereka datang ke sekolah, duduk bersama dengan kami, kita bincang semua apa nak buat di rumah. You balik nanti, puan boleh buat apa, cik boleh buat apa dengan anak you. So kita akan membimbing mereka. Kita akan beri motivasi pada ibu bapa untuk bagaimana nak membimbing anak-anak yang mempunyai masalah ni. Okay, soalan terakhir yang saya hendak menunjukkan kepada cikgu adalah menurut kajian, faktor keluarga dan ibu bapa menjadi antara punca utama berlakunya masalah merokok dalam kalangan pelajar. Jadi, adakah cikgu setuju dengan pernyataan ini dan apakah pandangan cikgu terhadap pernyataan ini bahawa faktor keluarga dan ibu bapa adalah punca utama berlakunya masalah merokok? Dia adalah salah nak kata faktor utama pun, ini boleh jadi salah satu faktor lah. Memang salah satu faktor sebab kenapa saya kata ini adalah salah satu faktor, memang salah satu faktor untuk mendorongkan anak murid-murid untuk merokok kan. Sebab kalau seorang bapa merokok di hadapan murid seorang anak, maka murid itu, anak itu pun akan mengikut jejak ayahnya. Itu saya nak bagi satu contoh lah. Ibu bapa, ada juga ibu dan bapa dua-dua sekali merokok, ada bapa saja yang merokok. So bila mereka merokok di hadapan anak-anak mereka, maka anak-anak ini akan mengikut jejak mereka. Inilah, memang itu adalah faktor dia. Okey, satu. Kedua, kalau ibu bapa tahu anak dia memang merokok and ibu bapa tidak mau ambil tahu tentang apa-apa pun, biarlah dia merokok. Nampak sikap ibu bapa dia. Kalau kita tegur pun nanti dia lawan kita balik. So dia takut dengan anak nanti kita tegur dia lari dari rumah ke, kita marah sikit dia lawan balik dengan kita ke. So ada ibu bapa yang rasa sedemikian. So rasa seperti ni. So mereka tak tahu cara nak menangani masalah ini. Itu pun boleh jadi salah satu faktor. Itu memang nampaklah salah satu faktor kan. Sebab kita perlukan ibu bapa ni, dia kena tegas dengan anak. Tak semestinya kena tegas. Kalau dia tak tahu cara nak menangani, dia boleh refer dengan seseorang yang lain. So untuk mengatasi masalah ini. Kalau kita just diam, just quiet for the whole life, so what will happen to the student? Right? So memang ibu bapa adalah bertanggungjawab. Perlu bertanggungjawab. Kalau ibu bapa tidak bertanggungjawab, ini akan berlaku. Jadi cikgu bersetuju ke tadi awal soalan awal cikgu ada menerangkan tentang beberapa punca dan faktor. Jadi cikgu setuju ke daripada semua faktor dan punca-punca ini faktor keluarga dan ibu bapa menjadi faktor utama? Nak kata saya memang bersetuju faktor utama, tapi saya rasa kalau nak tanya faktor utamanya adalah pengaruh rakan sebaya. Okey, daripada pengaruh rakan sebaya, yang faktor kedua kita boleh jadikan sebagai faktor ibu bapa yang tidak bertanggungjawab. Ya, itu cadangan saya lah, cik. Saya tak tahu macam mana, tapi saya rasa itu yang betul. Pengaruh rakan sebaya itu yang cukup penting. Itu boleh jadi punca yang utama. Kedua, ibu bapa perlu bertanggungjawab. Pastikan anak berkawan dengan siapa. Kita perlu tahu kawan siapa. Anak kita kawan dengan sesiapa. Bila kita tahu kawan-kawannya, maka kita boleh tahu apa sikap anak kita duduk di level mana. We can understand, we can learn. So first of all, we must know our children's friends.
once you know the children's friends, then you know whether your son in a safe zone or not. Your children. Itu. Jadi itu saja soalan yang saya hendak menunjuk kepada cikgu. Okey. Terima kasih sebab sudi mendengar dan menjawab soalan-soalan saya. Harap semua maklumat yang cikgu bagi saya gunakan untuk menyiapkan tugas saya. Sekian, terima kasih cikgu. Ya, terima kasih, Cik. Terima kasih.